Perkara yang kelima, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, cerita hukum dahulu. Yang pertama, bacaannya wajib. Berpaling itu sunat. Maka bila sunat, tak payah bergaduh, tak payah berbalah. Buatlah lagu mana yang kita pelajari akan dia. Satu. Yang kedua, yang ni penting. Dengar dah. Salam ni di antara bacaan yang wajib dibaca dalam sembahyang dengan betul. Wajib bagi siapa? Cuba jawab. Wajib bagi mereka yang Allah Ta'ala beri kemudahan. Tetapi kalau mereka dah belajar, kalau tak boleh baca dengan betul, sembahyang sah tak? Sah. Dah. Yang penting belajar. Dah. Berubah tak berubah, nombor dua. Melainkan imam. Jangan kalau imam salah baca kita baik sangka, tak apalah, imam tu belajar juga, tak boleh. Sebab imam merupakan orang yang dipilih. Tapi kalau makmum, dah, dia baca assalamualaikum. Kita dengar bunyi assalam, tengok muka dia, esok waktu mengaji dia ada, ikut dia lah, sembahyang dia sah. Kerana apa? Boleh jadi Allah Ta'ala tak pilih lidah dia untuk berubah. Baik. Kesimpulannya, dengar baik-baik dah. Perbezaan takbir dengan salam, dua-dua ni wajib dibaca dengan betul. Tetapi sekiranya takbir salah baca, maka sembahyang tak jadi, wajib ulang balik. Sekiranya salam salah baca, sembahyang masih lagi jadi kalau kita ulang balik. Faham ada ibarat? Perbezaan takbir dengan salam. Contoh, Allahu Akbar. Contoh, dia baca hu panjang. Boleh tak boleh? Tak boleh, rosak sembahyang. Kita bukan kata batal sembahyang, kita kata rosak. Kenapa tak batal? Seorang tolong jawab. Tak boleh jawab belaka ni. Allahumma salli. Dah. Allahu Akbar. Itu tak apa, jangan kita dengar. Yang banyak orang buat, maaf dah, banyak orang-orang yang veteran, bukan tua, veteran. Dia buat begini. Allah. Ada tak Haji? Ada. Yang begini ramai. Allahu Akbar. Memanjangkan A. Ibarat menambah huruf istifham. Sembahyang sah tak? Ya? Sudah. Sah ke tak sah? Dengar dah. Sebagai orang dah mengaji, duduk di tengah-tengah. Tengok dia orang mengaji ke tak? Kalau dia orang mengaji, kita kata sah. Kalau dia jenis tak mengaji, datang ketika nak kenduri anak sahaja, datang ketika nak kematian sahaja, kita hukum sembahyang tak sah. Itu perbezaan. Kenapa yang mengaji sah? Dia dah mengaji, tapi Tuhan tak beri dia untuk berubah. Kerana merubah tu datang daripada Allah. Yang wajib kita berusaha. Hak tu dah memang muka bukan kaki mengaji. Dah, mas nak kenduri anak baru nak datang, mas nak tahlil baru nak datang dan sebagainya. Yang ni kita hukum tidak sah. Baik. Tetapi begini, sekiranya dilakukan Allahu Akbar, kalau dia berasa sembahyang dia bacaan tidak betul, maka wajib dia ulang balik sembahyang rosak. Tetapi perbezaan kalau salam tak betul. Assalamualaikum warahmatullahi. Contoh. Sedangkan antara syarat salam tidak boleh menggugurkan sabdu. Wajib dibaca as-salam. Tetapi si Anu dia baca Assalamualaikum warahmatullahi. Sekiranya dia merasakan bacaan dia salah, maka wajib dia ulang balik. Sembahyang tidak rosak selagi mana tak sampai kepada salam yang kedua. Jelas? Dah? Bermakna begini, takbir kalau tak betul, sembahyang tak sah. Salam kalau tak betul, sembahyang sah. Tapi dua-dua wajib ulang balik. Macam pening je ni. Allahumma salli ala. Cuba bagi feedback. Dah, kita ulang balik. Takbir kalau tak betul baca, sembahyang rosak. Bermakna kena takbir lain. Salam kalau salah baca, sembahyang masih lagi sah. Syarat kena ulang balik. Contoh, Allahu Akbar. Salah baca ni contoh dah, maka wajib diulang balik. Tetapi kalau salam,
Assalamualaikum warahmatullahi. Dia berasa salah baca tadi. Contoh, dia berasa kalau cakap batas semayang lah. Dah. Bila dia berasa, wajib diulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jelas. Tetapi sehingga salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh sudah, tak betul aku baca tadi. Boleh ulang balik tak? Tak boleh. Pahaman ibarat. Ni perbezaan. Baik. Sikit lagi. Bila mana Assalamualaikum wajib dibaca dengan betul, maka sekurang-kurangnya kita berusaha sekadar yang mampu. Kaedah, bila mana ada sabdu, apa arti dia? Ada dua huruf. Okey. Artinya ada dua sin. Alif, sin, sin, as-salam. Maka wajib dibaca dengan dua sin. Assalamualaikum. Ingat dah? Satu. Yang kedua, mualaikum, jangan ditambah hamzah. Dah, yang ni tuan-tuan hamba biasa buat. Dahulu ketika duduk di Fatoni, kalau waktu asar Tok Syekh Fakir Daud dia akan rehat, maka kebiasaan hamba akan jadi imam. Dia akan masuk lewat sedikit. Tiap-tiap hari bila hamba beri salam, lepas-lepas baca doa, dia tegur, "Wan, tak sah baca mu, tak sah baca mu." Pengalaman ini hamba berlaku dah. Dulu ketika semayang, hamba duk baca Assalamualaikum. Maka bila dah keluar dari pondok, baru Tuhan buka kepahaman, buang sabdu, baca mu. Assalamualaikum. Dah, jangan baca mu. Dua. Yang ketiga, kum warahmatullah. Ta, jaga. Kalau tuan-tuan belajar tajwid, kalau hamba salah, minta ditegur. Dalam Quran, ta cuma ada dua. Satu ta marbutah, yang kedua ta taknis. Betul tak? Baik. Dengar dah. Sekiranya wakaf berbeza, mana mungkin sambung pun sama? Contoh, cuba wakaf. Warahmah. Betul. Kalau kita wakaf bunyi ha. Yang ini cuba wakaf muslimat. Betul dah? Kita jawab, sekiranya wakaf berbeza, yang ini bunyi ha, yang ini bunyi ta, muslimat, yang ini warahmah. Mana mungkin sambung pun sama. Ramai yang kadang-kadang imam, Assalamualaikum warahmatullahi, dengar sedap tapi salah. Sedangkan sifat ta marbutah bukan taknis. Yang taknis ta ini bermakna jaga lidah. Dibaca Assalamualaikum warahmatullahi, jangan tukar ta. Dah? Tapi kalau tertukar tak batal sembahyang. Kerana perbahasan kita pun tahsin solah, nak mencantikkan lagi sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi, jangan dibaca Assalamualaikum warahmatullahi. Dah, tak say tul-tul. Itu bukan ta ini, ta yang ini. Baik, baca semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Baca. Baik, baca dengan memandang ke kanan, berpaling. Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri pula. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, semua letak tangan di atas ubun-ubun. Sudah. Mana ubun-ubun? Dah? Mana ubun-ubun? Hak ni depan ni. Sudah. Mana ubun-ubun? Haji depan ni. Dah? Ubun-ubun mana? Dah, ubun-ubun di tengah-tengah ni. Dah. Bermakna tak sampai tengah di sini. Ubun-ubun ni apa dia, tuan-tuan jaga, ni tempat turunnya apa tu? Pengetahuan dan hidayah daripada Allah Ta'ala yang tertulis di Lauh Mahfuz. Bila sampai takdir, turun di ubun-ubun. Sebab tu kaedah pergerakan movement manusia ni, tuan-tuan nak beda macam mana perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk, bedanya begini. Asalnya, contoh tertulis di Lauh Mahfuz. Dah? Sekian-sekian hari bulan kamu akan pergi ke surau. Maka bila sampai waktu tu, maka perkara tu akan masuk di ubun-ubun sampai ke hati. Berasa nak pergi surau lah hari ni. Ini takdir daripada Allah Ta'ala. Maka hati tadi tak akan menggerakkan anggota, kerana anggota akan digerakkan oleh akal. Maka hati itu akan flash ke otak. Maka otak pilih. Ini makhluk.
Ini makhluk. Nak pergi tidak, nak pergi tidak, nak pergi tidak. Sebab tu otak perlu dibersihkan dengan ilmu. Hati dibersihkan dengan zikrullah. Bila ilmu faham, pergi semayang ni benda wajib, benda baik, contoh. Maka bila otak menerima, dia akan memancarkan pula nur ke anggota. Yang tu Allah. Ada? Bila memancarkan nur ke anggota, maka datang takdir yang kedua, menggerakkan kaki pergi mandi, menggerakkan tangan pakai baju. Nak bedakan mana Allah, mana makhluk. Fahaman ibarat. Kadang-kadang orang tak fahami nak bedakan Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Ahli Sunnah bagaimana. Jadi ini perbahasan yang begitu panjang. Nak faham kita akan hurai kemudian. Selagi kalau hamba buka mulut tak lama, sejam lagi. Ada? Tuan-tuan pening. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana perkara ini penting. Kerana barulah kita merasakan bagaimana Allah Ta'ala wujud pada dirinya kita. Ustaz, Allah Ta'ala duduk dalam diri kita. Sungguh dalam Quran kata, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bermula kami terlebih hampir dengan kamu daripada urat kamu. Tuhan dekat kita tak? Dekat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Aku serta dengan kamu di mana kamu berada. Nak faham zahir, nak faham batin. Bagi nak faham, itu kena mengaji. Bermakna Allah Ta'ala tak terlepas daripada sekelilingnya kita. Jangan kita merasa Tuhan duduk di luarnya kita. Ini yang kadang-kadang mengakibatkan bila kita berdoa pandang kot lain. Sedangkan Allah Ta'ala tak pernah terpisah daripada kehidupan kita zahir dan batin. Bermakna Tuhan bukan di dalam, Tuhan bukan di luar. Tetapi di mana Tuhan? Wallahu a'lam. Tetapi ada konsep yang perlu kita faham. Habis. Jadi letak tangan di ubun-ubun, letak semua. Dah? Hamba nak baca bahasa Arab, tuan-tuan boleh baca sekali pun tak apa dah. Selepas ni tak beramal, tak apa, yang penting baca bahasa Melayu. Asyhadu an la ilaha illallah. Baca. Hur-Rahmanur Rahim. Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Yang ada janggut tolong raut. Sunat dah. Bermakna bermula pada hari ini, barang siapa nak beramal, kalau boleh menghafal bahasa Arab terbaik. Kalau tak boleh hafal bahasa Arab, buat bahasa Melayu pun tak apa. Yang penting ada amalan. Kadang-kadang puak Wahabi marah kita betul juga. Dia kata buat benda bid'ah kerana kita buat tanpa mengaji. Hari ini belajar kaedah menyapu kepala, terdapat beberapa hadis. Nak hadis banyak kita boleh bentangkan. Walaupun setengah ulama kata dhaif, kita jawab dhaif bukan pada hadis, dhaif pada riwayat. Dhaif masih lagi boleh digunakan, cuma tak dibentang kepada hujah dan sebagainya. Baik. Maka nak beramal lagu mana? Tuan-tuan letak di ubun, gunakan bahasa Melayu. Ya Allah, jauhkan aku daripada keluh kesah dan duka cita. Ingat dia ayat dia. Jauhkan aku daripada keluh kesah dan duka cita. Jadi mana mungkin perbuatan sapu muka ni bid'ah? Setengah-setengah orang kata Nabi sapu muka sebab ada pasir. Kita jawab tidak. Kerana di sebalik tu ada doa yang Nabi gunakan. Yang ni pendek tuan-tuan. Dalam kitab-kitab hadis ada yang Nabi baca lagi panjang. Yang sehingga berkata Ibnu Mas'ud, sehingga aku melihat Nabi meraut janggutnya yang mulia. Jadi siapa yang ada janggut selepas sapu muka, ya Allah jauhkan aku daripada keluh kesah dan duka cita, raut janggut. Dah. Yang tak ada janggut sudah. Jawab. Yang tak ada janggut, bela janggut. Allahumma salli ala Muhammad. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkan aku daripada keluh kesah dan duka cita. Wallahu alam. Tak faham tanya, tak tanya faham. Sila muslimat. Batak-batak abai ipar yang tinggal serumah. Okey, dengar dah? Baik. Aurat ipar ada dua. Pertama, ipar yang duduk di rumah kita. Yang kedua, ipar yang tak duduk di rumah kita, datang ziarah. Baik. Kata ulama, ipar yang duduk di rumah kita, maka tudung hukumnya wajib. Cuma diringankan lengan dan betis. Diringankan. Maknanya kalau tengah basuh pinggan, dah, kita selak apa tu? Lengan, maka dimaafkan ulama. Dah, kalau kita
tengah tak pakai stokin di rumah, maka dimaafkan ulama kerana ipar yang duduk bersama kita. Tapi ipar yang datang ziarah kita, seminggu sekali adik kita datang, adik perempuan kita dengan suami dia, bermakna abang ipar tak? Bermakna hukum auratnya wajib sebagaimana ajnabi yang lain. Faham mana ibarat? Bermakna wajib tutup pergelangan tangan semua, wajib berstokin sekurang-kurangnya. Faham mana ibarat? Wallahu alam. Walaupun payah, tapi inilah hukum Islam. Sehingga kata Nabi SAW, tatkala ditanya oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketika tu datang seorang laki-laki yang buta, mengetuk pintu Nabi SAW. Aisyah nak buka pintu, tiba-tiba nampak seorang laki-laki yang buta. Ditanya ke Nabi, saya nak kena pakai tudung ke? Maka kata Nabi, wajib juga kamu tutup aurat, walaupun laki-laki itu buta. Pahaman ibarat. Wallahu alam. Beratnya pengamalan kerana kita tak membiasakan akan dia. Kalau biasa, benda tu jadi ringan. Wallahu alam. Habis. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Tanya. Sila. Kalau dalam sembahyang, kita bisa baca Muhammad Muhammad. Kalau di luar sembahyang, kita baca Muhammad. Ya. Baik. Perkara ni termasuk khilaf. Apa khilaf? Perbahasan di antara ulama. Ulama dah bahas lama dah. Bermakna setengah orang yang menggunakan Allahumma salli ala Muhammad, dia ambil yang asal. Kalau setengah orang mengambil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia ambil perkara yang telah difatwakan oleh para sahabat. Kerana apa? Nak besarkan Nabi SAW. Maka hukum beriman dengan sahabat, mengikut sahabat, juga mengikut Nabi SAW. Dalil semayang sunat wudu. Semayang sunat wudu siapa yang buat? Nabi pernah buat tak? Ya? Kalau siapa jawab Nabi pernah buat, memang jahil kita tentang hadis, jahil kita tentang fiqh. Semayang sunat wuduk Nabi tak pernah buat. Tatkala Isra' dan Mi'raj, bila Nabi SAW menziarahi syurga sebagainya, Nabi melihat terompah Bilal dah masuk dulu dah. Maka bila balik ditanya Nabi kepada Bilal, apakah amalan yang menyebabkan terompah kamu masuk dahulu? Dia kata, tak ada apa ya Rasulullah, malaikat selepas daripada aku ambil wuduk, aku akan semayang sunat wuduk 2 rakaat. Nabi engkar tak? Tak. Nabi suruh tak? Tak. Yang kita buat mengikut sahabat, juga mengikut Nabi SAW. Mengikut imam mazhab, juga mengikut Nabi SAW. Pahaman ibarat? Wallahu alam. Jadi kalau kita nak ambil yang afdal, sebagaimana yang disarankan oleh para sahabat, kerana mereka begitu dekat dengan Nabi SAW, bagaimana penghormatan ke atas Nabi. Tetapi jangan mendabik dada, jangan bertelagah. Yang nak baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pun boleh, yang tak baca pun boleh. Dan jangan kita kata aku lebih dari dia. Tidak. Lebih itu bukan masalah tambahan atau tidak. Yang terbaik ialah sebagaimana kita beramal dan kita khudur hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Wallahu alam. Habis. Sila Imam. Ada di antara salam tu dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka jannah. Baik. Jawabnya hukumnya sunat juga kerana doa. Jangan kata luar semayang. Dengar baik sekalipun dalam semayang. Tuan-tuan buka kitab fatwa bagi Imam Nawawi. Yang baru ni diajar oleh Syekh Nuruddin Al-Banjari. Dia buat diskusi kitab fatwa bagi Imam Nawawi. Dalam kitab tu mencerita kata Imam Nawawi, selagi mana dalam semayang tidak batal lah selagi mana kita menyebut pertama Quran, yang kedua selawat, yang ketiga doa. Contoh, tengah semayang Allahu Akbar, orang tak semayang dia bersin, acum dia kata Alhamdulillah, kita dengar Yarhamukallah, kita menyahut panggilan dia, batal tak? Tak. Doa. Selawat Quran. Walaupun contoh imam baca panjang sangat, kita baca Qul ya ayyuhal kafirun. Kerana apa? Daripada dok saja kita dengar pun imam baca tak faham. Hari tu imam dia bantai baca 2 muka surat contoh. Daripada kita mendengar baca Qul huwallah, baca Qul ya dan sebagainya, batal tak? Tak. Jadi kita jawab, dalam semayang pun zikir, Quran, selawat dan doa tak batas semayang, apatah lagi di luar. Pahaman ibarat? Wallahu a'lam. Dah? Ya? Bahasa Arab. Dah? Kalau bahasa Melayu pun tak batal. Kerana apa? Setelah salam pertama dah habis semayang dah. Salam yang kedua sunat juga. Wallahu a'lam. Selesai.
Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna 'alaina bayanah. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. Ya Allah, apa-apa yang kami dengar janganlah engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami ulang janganlah engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami tulis janganlah engkau lupakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujudi wa sababil a'zami likulli mawjudin salatan tuhafizuna bihal Qur'an wa tufahimuna bihal ayat wa tahfazuna biha su'al qawli wal amali wa niyat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillah rabbil alamin. Maka dengan lafaz bismillah telah khatamlah pengajian kita. Maka kepada Tuan Halim, kalau boleh pilih satu hari Sabtu atau Ahad waktu duha, mana-mana jemaah nak datang untuk membaca dengan berseorangan diri, maka dialu-alukan. Dan kemudian hamba beri ijazah, dan insya-Allah bermula daripada bulan hadapan kita akan bermula baca kitab. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.